بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bertemu lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutamanya ilmu yang berkaitan perkara yang melibatkan aqidatut tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman terhadap akidah yang jelas dan juga kefahaman terhadap lawan kepada akidah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai bentuknya. Kita di dalam risalah Nawaqidul Islam, iaitu pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan menjadikan tulisan-tulisan beliau sebagai penyuluh kepada umat di akhir zaman ini, di mana sebahagian daripada umat Islam sendiri keliru terhadap akidah tauhid yang diimaninya. Kita berada pada poin yang ke-7. Pada minggu lalu kita telah menyebut yang terakhir adalah nombor 6. Qala asy-syekh rahimahullah, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mempermain-mainkan, menguluk-ulukkan sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun mempermain-mainkan dan mempuluk-uluk-ulukkan sawab, itu tentang pahala, tentang iqab, balasan Allah, maka hukumnya adalah kafara, kufur, dengan dalil qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu semua main-main ataupun memperuluk-ulukkan. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'taziru, maka tidak ada keuzuran. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur setelah keimanan kamu. Surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Iaitu rentetan daripada poin yang keempat dan yang kelima, iaitu barang siapa yang mendakwa di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur, membawa kepada mempermain-mainkan dan memperolok-olokkan agama ini.
Maka mempermain-mainkan dan memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya dia seumpamanya memperolok dan mempermain-mainkan tentang hukum Allah. Dia mempermain-mainkan tentang pahala. Dia mempermain-mainkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua istihzaan, ada bentuk penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, kerana penghinaan ini akan membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang mencintai Allah dan Rasul, boleh mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun mempermain-mainkan dan memperolokkan agama, petunjuk, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini boleh membawa kepada kekufuran, dan kalau sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan dia kufur kepada Allah, na'udzubillah. Dan sekiranya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pada hari akhirat besok akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kekal dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala asy-syekh rahimahullah as-sabi'u, poin yang ke-7, as-sihru. Poin yang ke-7 adalah sihir, perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Yang ke-7 adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal-'atf, dan antara sihir itu ada dipanggil as-sarf dan ada dipanggil al-'atf. As-sarfu wal-'atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi, sesiapa yang melakukannya, aw radiya bihi, rida dengan benda sihir ini, kafara, maka dia kufur. Waddalilu, maka dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, tidak ada yang diajari oleh kedua-dua, yu'alliman, dua-dua Harut dan Marut, min ahadin hatta yaqula, sehingga mereka berdua berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah ujian, fitnatun, fala takfur, jangan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 102. Maka ini adalah perkara yang ke-7 pembatal kepada keislaman, as-sihru. As-sihru min ilmi syayatin, dan sihir ini adalah daripada ilmu syaitan. Sihir ini adalah ilmu syayatin. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 102. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Iaitu apabila Allah menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ini, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, mereka itu mengikut-ngikut dan mencari-cari ma tatlu syayatin, apa yang disebutkan oleh syaitan, ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dia kata ala mulki Sulaiman, kepada Sulaiman.
seolah-olah menuduh kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan ilmu itu konon-kononnya datang daripada Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, tetapi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Yang kafir itu adalah syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, apa yang dimantra-mantrakan oleh setan-setan. Maksudnya syaitan mengajarkan mantra-mantra bacaan dan disandarkan kepada mulki Sulaiman, disandarkan kepada Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, sedangkan ia tak dikena mengena dengan Sulaiman. Dan Nabi Allah Sulaiman tidak kufur. Tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nas sihra, iaitu setan-setan itu yu'allimuna, mengajar mereka itu manusia, as-sihra, mengajar apa? Mengajar sihir ataupun ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut wa Marut, di Babil. Babil itu suatu negeri atau suatu tempat di Iraq. Babil iaitu kepada kedua yang dikatakan apa yang diturunkan kepada malaikain, dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Tetapi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa ma yu'allimani min ahadin, kedua-dua Harut dan Marut ini, wa ma yu'alliman, mereka tidak mengajarkan kedua-dua ini, hatta yaqula, sehingga sebelumnya mereka bagi peringatan dulu, innama nahnu fitnatun, sebelum aku ajar ni, aku nak bagi tahu dulu bahawasanya kami berdua ni adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian kepada kamu. Fitnatun, innama nahnu fitnatun, kami ni diturunkan, dijadikan oleh Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua ni untuk tujuan Allah menguji. Fala takfur, maka kedua-duanya Harut dan Marut mengatakan jangan kufur. Fala takfur. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia pun belajarlah daripada kedua-dua mereka ni, Harut dan Marut. Wa ma yufarriqu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, iaitu sihir yang memisahkan di antara dua orang, iaitu sihir yang memisahkan di antara suami dan isteri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadi illa bi iznillah. Baik. Yang dikatakan as-sihru, sihir, antara jenis sihir itu dia sebut tadi, wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Dua jenis sihir, as-sarfu wal 'atfu. Maka dijelaskan bahawa as-sarfu huwa as-sihru alladhi yuqsadu bihi tanfirul ahabbah bainahum an ba'd kat-tafriq baina az-zawjain. Iaitu pertama as-sarfu, iaitu sihir yang dimaksudkan dengannya untuk memisahkan antara manusia dengan manusia, seumpama memisahkan di antara dua pasangan. Ini sihir as-sarfu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah Ta'ala cerita bahawa mereka belajar daripada kedua-dua ini, iaitu Harut dan Marut, ilmu sihir yang memisahkan di antara seseorang itu dengan pasangannya. Wa hadha sarfun fihi ta'siru 'ala an-nufus hatta yansarifu az-zawj 'an zawjatihi. Maka as-sarfu ini iaitu suatu sihir yang memberi kesan kepada jiwa seseorang sehingga berhasilnya terjadi perceraian di antara dua pasangan ni. Tadi zaujatu an zaujiha, sama ada suami daripada isteri ataupun isteri daripada suaminya, atau yansariful akh an akhi, ataupun memisahkan antara adik beradik, ataupun al-walad, anak
an ummihi, daripada ibunya, atau an abihi, daripada bapaknya, atau sadiqi an sadiqihi, ataupun memisahkan, mencerai-beraikan antara persahabatan antara seorang sahabat dengan sahabat, maka ini dinamakan as-sihir, yang dinamakan as-sarfu, sihir yang memisahkan di antara dua orang, iaitu sebagaimana yang disebutkan tadi. وقد ذكر في الآيات التفريق بين الزوجين لأنه أكثر ما يتعاطى وإلا فغيره من أنواع الصرف يدخل في مضمون الآية. Baik, kenapa diceritakan tentang at-tafriqu baina az-zawjain? Kenapa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 102 ini mengkhususkan perpecahan ataupun perceraian di antara suami isteri? Kerana ianya banyak berlaku. Kerana sihir jenis ini banyak dilakukan dan diperlakukan kepada orang. Sebab itu Al-Quran mengkhususkan dua ni, ataupun dengan menyebutkan perpisahan ataupun perceraian ataupun memecah belahkan antara suami dan isteri, kerana ia suatu benda yang selalu berlaku. Adapun selain daripada macam kita sebutkan tadi, anak daripada mak, mak daripada anak, anak daripada bapak, bapak daripada mak, adik-beradik dengan adik-beradik, maka itu pada kebiasaannya jarang berlaku, tetapi ia termasuk di dalam ayat ini. Ini namanya sihir yang bermaksud yang disebutkan tadi, jenis as-sarf, iaitu suatu sihir yang memisahkan di antara dua orang. Yang berikutnya, jenis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, wal-atfu. Wal-atfu hiya at-tiwalah. Yang jenis kedua ni sihir al-atfu ni maksudnya tiwalah, allati zakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadis inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun, iaitu sesungguhnya ar-ruqa, jampi, wat-tamaim, wat-tiwalah, tamaim, tangkal, wat-tiwalah, maka tiwalah itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syekhu fi kitab at-tauhid, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dalam kitab beliau, Kitab at-Tauhid, wat-tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'atu ila zawjiha warrajul ila imra'atih, iaitu at-tiwalah ni adalah suatu ilmu sihir yang dibuat dengan dakwaan mereka menggunakannya untuk yuhabbibul mar'ah, untuk menyebabkan seorang perempuan itu cinta kepada suaminya, warrajulu ila imraatihi, dan seorang lelaki kepada perempuannya atau kepada isterinya. Tiwalah, kalau kita sebut tadi apa nama, as-sarfu adalah sihir memecah belahkan. Adapun al-atfu adalah sihir supaya suami itu cinta ke isterinya atau isteri itu cinta kepada pasangannya. Kalau kalau zaman sekarang macam-macam nama, minyak dagu dan sebagainya tak. Ataupun seorang lelaki yang seorang perempuan, dia sapu-sapu minyak dagu dan sebagainya, kemudian dia pun salat lah kepada orang yang dimaksudkan supaya laki dia tak lari, umpamanya supaya perempuan tersebut cinta kat dia, supaya laki tersebut cinta kat dia dan sebagainya kan. Minyak dagu ataupun apa orang kata, minyak pengasih, macam-macam. So ini dipanggil at-tiwalah. Maka semua ini kategorinya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا التحبيب الذي ليس طبيعيا ولا عقليا ولا بالأسباب المعتادة بل هو تأثير السحر. Dan menyebab orang A cinta ke orang B, orang B cinta ke orang A, sesungguhnya tahbib, penyebab kepada dua-dua ni cinta ni bukan secara tabi'i, bukan secara akal, tetapi ia adalah secara sihir.
yaj'alu fil mas'uri hubbi mufarrid, menyebabkan orang yang disihir itu tersangat cinta kepada pasangannya, fayatasarrafu tasarrufat yakhruju biha an hududil aqli wal haya wal hashmah, sehingga kadang-kadang orang yang disihir itu buat sesuatu tindakan yang tak masuk akal. Punya cinta nak mampus kata orang, maka dia buat suatu tindakan yang melampau dan sebagainya kerana dia disihir oleh seseorang yang menggunakan sihir al-atfu atau dipanggil at-tiwalah. Baik. Semua perkara yang disebutkan tentang sihir ini, dia masuk di dalam kategori sihir ini asyirik. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Siapa yang amilahu, siapa yang beramal dengannya, maksudnya buat sihir ni, belajar amal, aw radiya anhu, ataupun rida dengan sihir tersebut, kafara, telah kufur, lianna man radiya bil kufri fahuwa kafir. Kenapa? Kerana orang yang rida dengan kekufuran itu hukumnya kafir. Orang yang rida, suka kepada kekufuran, maka hukumnya kufur. Waqad zakara Allahu sya'na as-sihr fi mawadi'i min al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang sihir dalam banyak tempat dalam Al-Quran, seumpama yang kita sebutkan tadi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, iaitu mantra-mantra yang diajar oleh setan dengan tujuan untuk melakukan sihir. Kama zakara qissah saharatu Fir'aun fi mawadi'in muta'addidah min al-Quran. Begitu juga cerita tentang sihir yang dilakukan oleh Fir'aun dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سورة طه. وفي الآية الأخرى يقول قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Surah Al-A'raf cerita tentang sihir yang berlaku pada zaman Fir'aun, yang dilakukan oleh ahli tukang sihir Fir'aun. Baik. Walihaza yuqal inna sihra naw'an. Oleh kerana itu dikatakan sihir itu ada dua jenis. Sihir itu ada dua jenis. Pertama dipanggil sihrun haqiqi. Pertama dipanggil sihir secara hakikat, sihrun haqiqi, iaitu kasihri allazi yufarraq, iaitu seumpama sihir yang kita sebutkan tadi, yang memisahkan di antara pasangan suami dan isteri, wasiddiqin wa nahwiha wa nahwihima. Maka itu namanya sihir hakiki. Maka sihir hakiki maksudnya secara hakikatnya itu adalah sihir. Ada yang kedua dinamakan sihir takhyili. Sihrun takhyili. Takhyil, khayal, takhyil. Wahuwa alladhi yukhayyalu fihi ala al-absar. Jenis yang kedua ni, yukhayyal ala al-absar, iaitu jenis sihir yang menyebabkan orang itu disihir pandangan matanya. Yukhayyal, iaitu maka dia pun khayal dan dia sihirkan pandangannya, bihais innal insanal mash'uru yara al-ashya' ala ghairi haqiqatiha, iaitu apabila matanya itu disihir, maka dia tengok manusia yang disihir itu melihat kepada sesuatu itu benda yang lain, bertukar bentuk. Seperti contohnya dia tengok himar tu manusia, dia tengok manusia tu jadi himar. Ataupun dia tengok hasa itu zahaban, dia tengok pasir itu jadi emas. Dan dia tengok hibal hayat, dan dia tengok tali-tali itu jadi ular. Tas'a kama fa'ala saharatu Fir'aun, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Amma anna sihra yuqallibul a'yan fahadha la yumkinu. Adapun sihir yuqallibul a'yan,
kita sebut tadi, sihir ada dua jenis. Satu sihir hakiki, iaitu sihir seumpama memisahkan antara lelaki dan suami isteri. Ada sihir yang berbentuk khayal, iaitu dia mensihirkan pandangan mata, sehingga dia melihat sesuatu itu secara khayalannya adalah sesuatu benda yang lain. Seumpama dia tengok macam kita sebutkan tadi, dia tengok tali tu macam ular, dan dia tengok orang tu kepalanya himar, ataupun dia tengok orang macam-macam. Ini sihir, maksudnya sihir disihir pandangannya, sehingga dia melihat kepada sesuatu itu bukan hakikatnya. Tetapi untuk pengetahuan kita semua, bahawasanya sihir yuqallibul a'yan. Kalau sihir itu, kalau dilihat bahasanya, adakah sihir itu mampu menukarkan sesuatu a'yan? Maksudnya, adakah sihir itu boleh menjadikan manusia itu binatang, ataupun menjadikan binatang tu manusia, ataupun menukarkan batu menjadi emas, ataupun emas menjadi batu? Adakah itu boleh berlaku? Maka tentang perkara ini, maka para ulama menyatakan bahawasanya sesungguhnya tukang sihir tidak mempunyai kuasa demikian. Tukang sihir tidak mempunyai kuasa demikian. Tetapi yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah menyihir pandangan matanya. Maka dia menyihir pandangan matanya, maka dia melihat seumpama yang kita sebutkan tadi. Bukan secara hakikatnya benda itu bertukar menjadi ular. Bukan secara hakikatnya manusia itu menjadi binatang. Kerana itu tidak mungkin. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Surah Al-A'raf. Saharu a'yunan nas. Mereka itu mensihir pandangan mata manusia. Jadi kedua-dua bentuk ini adalah ilmu syaitan, dan kedua-duanya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haisu ata. Dalam surah Taha Allah kata wala yuflihu sahir. Tukang sihir itu la yuflih, tidak akan berjaya, haisu ata, macam mana sekalipun tukang sihir tak mampu, tak boleh menang. Wasihru innama kana kufran li'annahu yaquma 'ala syirki wa la yanfakku anhu. Baik, kenapa sihir ini dan pelaku sihir hukumnya kufur dan kafir? Kerana orang yang melakukan sihir itu sudah pasti melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin sihir itu berpisah dengan syirik. Sesuatu sihir adalah sama ataupun dia tidak boleh dipisahkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sihir itu adalah ilmu dari syaitan. Maka apabila dia datang ilmu dari syaitan, maka tujuan syaitan adalah untuk supaya manusia ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sihir-sihir yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tukang sihir ni, maka hukumnya kufur, kerana mereka nakkan belajar ilmu sihir dan nakkan sihir mereka ini mujarab, maka dah pasti mereka kena melakukan perkara-perkara syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini hakikatnya. Tidak mungkin akan ada orang yang boleh melakukan sihir dengan tanpa melakukan syirik kepada Allah. Tak mungkin. Kerana sihir pasti ianya didahulukan dengan perkara-perkara yang melibatkan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita melakukan syirik kepada Allah, na'udzubillah, maka dengan itu setan pun membantulah, atau setan bagilah apa yang dia nak itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab itu sihir ini hukumnya haram dipelajari, dan sesiapa yang mempelajari sihir maka hukumnya adalah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada apa yang diceritakan tadi, bahawasanya sihir ini boleh berbentuk macam disebutkan tadi, sihir secara hakikatnya dengan menggunakan sesuatu itu maka disihir, maka berlakulah perceraian dan sebagainya. Ataupun secara khayali, iaitu apabila mata-mata ini disihir. Boleh tak tukang sihir itu menyihir orang ramai? Boleh. Seumpama dia menyihir dalam satu kumpulan ramai itu, maka dia menyihir semua mata-mata yang ada dalam majlis tersebut, disihirnya mata semua, maka semua akan nampak macam yang dikehendaki oleh tukang sihir. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Allah Musa AS, dan juga apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun apabila mereka menyihir mata-mata orang yang ada pada ketika itu, maka semua orang melihat tali-tali menjadi ular. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat diberikan kepada Musa alaihissalam, maka tongkat Nabi Musa itu bertukar menjadi ular. Itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang melibatkan sihir. Fasahiru minal mufsidina fil ardi. Maka tukang sihir ini adalah tergolong di kalangan orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi, kerana dia merosakkan manusia itu secara akalnya dan secara agamanya. Wa idza fasada aqlul insan fasada dinah. Apabila rosaknya akal manusia itu, maka rosaklah agamanya. Fakam min insanin wal-'iyazu billah zulima bis-sihri fashaqiya fi hayatihi falam yastaqim lahu din wala dunya. Dan berapa ramai orang yang terlibat dengan perkara ini ataupun dizalimi dengan sihir, maka mereka ini rosaklah ataupun tidak lurus dalam kehidupan agamanya dan tidak lurus dalam kehidupan dunianya. Di sana ada satu lagi yang dinamakan macam kalau kita sebut ilmu silap mata. Amma ma yulbisu bihi al-mulbisun min ba'di al-a'mal ar-riyadiyyah allati tarji' ila khiffat al-yad bi za'mihim wa sur'at al-harakah. Para ulama menyatakan bahawa hukum sihir adalah kufur, tetapi berbeza dengan orang yang melakukan silap mata. Kalau dia melakukan silap mata, silap mata ini adalah helah dengan menggunakan kecepatan pergerakan dan menggunakan kecepatan dan juga apa orang kata tipu helah, menyebabkan kita melihat ianya seolah-olahnya betul-betul berlaku, tetapi sebenarnya kita tersilap tengok. Sebab tu dia namanya kan silap mata. Maka semua yang dalam silap mata ini, maka tidaklah sampai ke tahap jadi kafir. Silap mata tidak menjadi kafir, kerana dia bukan buat sesuatu yang dinamakan sihir secara hakikat. Ia sesuatu yang dikatakan dengan pergerakan dan sebagainya. Maka termasuk dalam perkara-perkara yang seumpama ini, apa nama tu, contoh yang selalu yang kita tengok lah, iaitu dia buat contoh orang potong badan, orang potong kepala lah, macam-macam. So semua ini ada trik-triknya. Silap mata kata orang. Maka ini tidak masuk dalam perkara syirik. Dia bukan buat syirik, tapi dia buat helah. Kata orang helah. Ia mungkin dinamakan sihir secara lughawi, secara bahasanya macam sihir, tapi secara hakikatnya itu bukan sihir. Kita melihat sebagai rancangan mendedahkan bagaimana cara dibuat silap mata ni. So jika sekiranya kita melihat ataupun kita tengok trik daripada silap mata ni, maka dia ada helah-helahnya yang apa, bila kita tahu, oh rupanya begitu caranya. So dia bukan sihir.
Dia berbeza dengan ilmu sihir yang dipelajari dengan melakukan syirik kepada Allah, iaitu dengan macam kita sebutkan tadilah, macam-macam bentuk sihir dan sebagainya. Maka kalau sihir yang secara hakikat itu, maka hukumnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun macam kita sebut silap mata dan sebagainya, kalau dah terlampau sangat itu mungkin masuk dalam perkara yang la ya'ni, benda yang tak bagi manfaat kepada umat, benda yang tak bagi manfaat kepada Islam, dan benda yang tak ada faedah. Kata orang tak ada faedah untuk dipelajari pun, dan tak ada faedah untuk dibuat silap-silap mata ni, tak ada kerja. Banyak lagi kerja-kerja yang lain, nak mengaji, faham tauhid dan belajar sunnah Rasulullah tu banyak lagi daripada duduk sibuk nak belajar cara nak buat trik dalam silap mata. Maka tak payahlah duk pergi belajar silap-silap mata ni, kerana ia termasuk dalam perkara-perkara yang membuang masa umat Islam. So itu adalah yang ketujuh, iaitu sihir, iaitu antaranya sihir pemisah dan sihir apa orang kata, sihir sihir cinta, whatever kan. Sihir memisahkan dan sihir supaya orang cinta. Dan siapa yang melakukannya atau redha dengan perkara itu, maka dia jelas kufur. Baik, sikit tentang Harut dan Marut ya. Apabila Al-Quran menceritakan wattabu'u ma tadlu ala syayatin wa ala mulki Sulaiman, yang tadi ayat kita bacakan tadi tu, wa ma unzila ala al-malakaini, apa yang diturunkan kepada dua malaikat bi Babila, dekat Babil, itu Harut dan Marut. So Harut dan Marut ni siapa? Harut dan Marut ni orang ke? Atau Harut dan Marut ni jin ke? Ataupun Harut dan Marut ni malaikat? Wallahu a'lamu bis-shawab. Berpada kita dengan apa yang Allah ceritakan dalam ayat yang kita bacakan, iaitu apabila Allah menyatakan wa ma unzila 'alal malakaini, iaitu apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Al-Quran kata malakaini, dua malaikat. Maka bila Al-Quran sebut dia malaikat, dua malaikat, maka yang sibuk-sibuk nak bahas dia orang ke, dia jin ke, itu tak ada faedah. Kerana tidak ada suatu dalil yang spesifik dan tidak ada dalil yang khusus atau dalil yang memperincikan tentang siapa dia Harut dan Marut. Tak ada. Hanya Allah menyebut nama dua malaikat ni Harut dan Marut dalam ayat ini saja, iaitu surah Al-Baqarah 102. Hanya ini saja yang Allah sebut tentang Harut dan Marut, iaitu belajar tentang sihir ini, iaitu daripada syaitan, Setelah daripada syaitan, Allah cerita wa ma unzila 'alal malaikaini, apa yang diturunkan kepada dua malaikat dekat Babil, iaitu Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut ni malaikat. Harut dan Marut adalah malaikat, sebab Allah sebut dalam Quran malaikat. Maka bila dia sebut malaikat, maka berpada kadar itu saja. Berpada kadar Harut Marut, Allah cerita malaikat. Lebih daripada itu, wallahu a'lam, kerana tak ada datang dengan hadis yang sahih, tak ada datang dengan cerita-cerita yang lebih terperinci siapa dia Harut dan Marut. Cukup apabila kita tahu bahawa dia dua malaikat yang Allah turunkan kepadanya ilmu ni. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan dua malaikat ini mengajarkannya untuk mengajar sihir. Dan sebelum dia mengajar sihir tu, dua malaikat ni dah bagi peringatan dah. Kami berdua ni kalau nak belajar daripada kami sihir, tapi korang kena faham bahawasanya kami berdua ni adalah fitnah. Kami berdua ni adalah fitnah. Fala takfur, jangan kufur ke Allah. Maka degil juga, maka nak belajar juga, maka belajar daripada dua-dua ni, ambil, maka jadi kafir. Maka itu dalil menunjukkan bahawasanya sihir kafir. Itu dalil menunjukkan bahawasanya sihir itu kafir. Kerana apabila disebut oleh Harut dan Marut, innama nahnu fitnatun fala takfur, jangan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang nak belajar juga, iaitu apa dia? Maka mereka belajarlah daripada kedua-dua malaikat Harut Marut ni, ilmu yang memisahkan antara laki bini. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah.
Sihir pengasih macam mandi bunga untuk mencantikkan aura sebelum berkahwin. Kalau sekiranya mandi bunga itu sekadar bunga je, maksudnya dia mandi bunga, dia tabur-tabur bunga dekat dalam tak mandi tu, nak just untuk ngada lah, nak bunga-bunga, nak wangi-wangi bunga, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia mandi bunga dengan tujuan nak balik seri wajah, mencantikkan aura, kemudian ada ritual-ritual, bacaan tertentu, dan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, boleh jadi sihir. Boleh jadi. Tapi kalau dia hanya sekadar pergi petik bunga ros, tabur dalam tak mandi, bubur sabun, bagi buih banyak, itu tak ada masalah. Sebelum menjadi pengantin berdosa, tak ada masalah kalau sekiranya mandi bunga itu hanya semata-mata kesegaran. Kalau dia semata-mata kesegaran, mengambil nak bau wangi bunga, okey. Tapi kalau dia ada kepercayaan mandi bunga mengembalikan seri wajah, mandi bunga nak buang sial, mandi bunga untuk membuang benda-benda hantu dan sebagainya, ataupun mandi bunga untuk nampak tak macam orang, maksudnya nampak konon-kononnya lebih bertambah cantik dan sebagainya, hak tu ada problem. Tapi kalau mandi bunga hanya sekadar untuk kesegaran dan kewangi-wangian, itu tak ada menjadi masalah. Mungkin dia kata nak tabur-tabur bunga merus atas katil ke, hak seumpama itu, hak tu tidak menjadi masalah. So itu berkenaan tentang sihir. Para ulama sebagainya menghukumkan tukang sihir ini dibunuh. Tukang sihir adalah dibunuh. Kerana apa? Kerana hukumnya adalah murtad. So itu adalah poin yang ketujuh. Perkara yang membatalkan akidah adalah perkara yang ketujuh adalah sihir. Baik. Apa maksud belajar sihir? Maksud belajar sihir yang jadi kafir ni ialah belajar sihir, bagaimana cara nak buat, kemudian dia pergi buat dengan benda-benda yang sihirnya, dengan syirik-syiriknya itu, untuk tujuan beramal dengan sihir itu, itu yang hukumnya kafir. Tapi maksud belajar sihir, dia bukan belajar sihir dalam erti kata dia pergi belajar cara nak buat sihir, kemudian dia belajar dan dia buat benda tu, kemudian dia dapat apa yang dia nak. Bukan tu. Dia belajar macam mana orang yang nak buat sihir ni buat. Maka dia tahu bahawasanya orang kalau nak sihir sekian-sekian, dia kena buat A, B, C, D. Dia tahu benda-benda tu, tapi ia sekadar nak ilmu untuk bagi peringatan kepada orang. Tu dituntut lah. Maksudnya dia tahu kalau sekiranya orang buat ini tujuannya sihir, orang buat ini tujuannya sihir, orang membaca mantra-mantra tertentu ini tujuannya sihir, dan dibagi peringatan jangan buat benda ni sihir. Maka ilmu itu penting untuk menjadikan kita ni lebih faham apa itu sihir dan bagaimana cara mereka buat sihir ni. Sehingga macam contoh kita tahu bahawasanya sebahagian orang nak sihir, maka dia guna darah haid wanita. Dia ambil darah haid wanita, dia tulis Al-Quran. Dia ambil darah haid wanita, umpamanya dia tulis Quran secara terbalik. Dia ambil Al-Quran, dia pijak, kemudian masuk dalam tandas. Maka ini kita tahu untuk tujuan-tujuan itu, bukan maksud kita buat, dan kita tahu orang buat demikian dengan tujuan kita kata siapa yang buat ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sihir tidak datang dengan perkara-perkara yang tak melibatkan syirik kepada Allah Taala, ataupun suatu yang melibatkan penghinaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Lagi kuat penghinaan dia kepada Al-Quran dan Sunnah, dan lagi kuatlah syirik yang dia buat, maka lagi banyaklah ataupun lagi power lah sihirnya itu. Maka itu adalah semua adalah daripada setan. Pada hakikatnya
Pada hakikatnya bukan jin dan setan itu yang menjadi hamba kepada tukang sihir, tetapi tukang sihir itulah diperbodohkan oleh jin dan setan. Bukan orang tukang sihir itu merasa bahawa jin tu berkhidmat untuk dia. Jin tu nampak macam khidmat untuk dia, tetapi sebenarnya engkau telah buat apa yang jin itu mau atau setan tu mau. Maka engkau telah buat benda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bagilah apa yang kau nak. Siapa bos, siapa yang hamba dekat sini, maka dah tentulah tukang sihir itu adalah kuli batak kepada setan. Bukan setan yang menjadi khidmat untuk dia, tetapi ahli sihirlah yang diperbodohkan sehingga dia berkhidmat kepada syirik, dan sehingga dia melakukan syirik kepada Allah, dan setan pun bagilah apa yang dia mahu dengan alasan jin itu tunduk kepada dia. Jin tidak tunduk kepada dia, tetapi manusialah yang bodoh. Maka dia melakukan sihir dengan melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. So perkara ini perlu kita senantiasa ingat, dan perkara ini senantiasa perlu kita faham. Dan berikutnya tentang masalah sihir ini. Sihir benda yang ada. Sihir adalah perkara yang kita yakin dia ada. Benda ni wujud. Tapi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Wa in ijtama'at, jika sekiranya al-jinnu wal insu, seluruh jin dan manusia berpakat untuk memberikan mudarat kepada kamu, jika Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan mudarat itu terkena pada kamu, maka benda itu tidak akan terjadi. Dan kalau sekiranya jin dan manusia semuanya berpakat, jin dan manusia semua berpakat untuk memberikan sesuatu manfaat kepada seseorang, sedangkan manfaat itu tidak Allah takdirkan untuk dia, maka buatlah macam mana pun manfaat itu tidak akan terkena dan tidak akan dapat kepada seorang. Ini akidah kita. Maka sihir benda yang wujud, sihir benda yang ada, disebut dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keimanan kita bagaimana? Keimanan kita bahawa benda ini wujud, tetapi benda ini satu, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak akan berjaya dan tidak akan terkena jika sekiranya tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasalah selalu kita ingat seperti surah Taha, wala yuflihu sahiru haisu ata, wala yaflihu sahiru haisu ata. Tak akan berjaya tukang sihir itu daripada mana arah yang dia datang pun tak akan berjaya. So ini akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita kuat dengan akidah ini, maka di situ datangnya berikutnya keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Taala takdirkan kita terkena dengan sihir yang dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat kepada kita, dan Allah takdirkan berlaku perkara itu, maka ia akan berlaku. Dan jika sekiranya orang buat sihir kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak izin benda itu berlaku, tidak sekali-kali akan berlaku. Apa-apa pun, jika sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benda ini akan lebih jelas kepada kita, dan itulah akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada bagaimana cara-cara yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara-cara untuk kita melindungi diri kita daripada terkena sihir.
Dan itu banyak sekali kalau dilihat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan di sinilah dan bukan malam ini untuk kita sebut tentang perkara tersebut. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk pada poin yang ke-8, itu perkara yang membatalkan akidah seorang. Yang ke-8 iaitu membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang musyrik di dalam memerangi Islam. Maka ini adalah perkara yang membatalkan keislaman. Yang ke-8 insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang memberi kefahaman kepada akidah tauhid yang jelas, dan ilmu dan kefahaman kita terhadap perkara yang berlawanan dengan akidah tauhid, itu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita niat ikhlas untuk menuntut ilmu Allah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.